Oh, jadi kursi kosong tak buat Ustaz. Aduh, sial. Ijazah dia? Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Lama pengantin. Okey, insyaAllah kita start. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di hari cuti yang barakah ini dapat kita memanfaatkan masa kita untuk tujuan tuntut ilmu. InsyaAllah anda akan sambung apa yang telah disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fashan Hafizahullah. Namun Ustaz dah sampai hadis yang ke-11 berkaitan dengan tajuk pertama, bab mengenal Allah dan beriman kepadanya. Memang hadisnya ni hadis yang kena syarahkan panjang lebar. Berkaitan dengannya ada dua pilihan. Satu, sambung syarah dan kitab kita akan mungkin habis bab 1, bab 2 atau sampai bab 3. Atau pilihan kedua, anda ambil separuh kedua berkaitan dengan hak Rasulullah. Jadi maknanya sekarang berkaitan dengan hak Allah separuh. Yang kedua kita bab 7. Yang bab 7 tu berkaitan dengan hak Rasulullah. Kenal Allah, lazimi sunnah, yang lebih banyak pada manhaj. Jadi anda rasa kita ambil lah, ya. Ustaz Fashan dah cerita tentang akidah, bab akidah. Bab yang lain mungkin antum boleh sambung baca dan tengok syarah. Ana masuk terus pada bab yang ketujuh berkaitan dengan sunnah dan manhaj. Boleh ya? Sebab tajuk dia melengkapkan isi kandungan kitab secara umum. Kerana kitab usul iman ini, Syekh bukan sekadar memperkenalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di hujung kitab, Syekh menyebutkan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ana rasa, dan itu pun tajuk asal yang kami bincangkan, insyaAllah. Jadi kita, tapi kalau dah habis dah habis atau ada perbincangan waktunya sesuai, kita akan patah balik, tengok beberapa tajuk yang penting. Kerana tujuan daurah seperti mana antum tahu, daurah yang jangka pendek ini bukanlah tujuan untuk baca satu persatu per kalimah yang ada dalam kitab-kitab. Kerana tidak mungkin kitab yang dipenuhi dengan nas. Kitab ada dua. Satu, kitab karangan penulis. Bila kitab karangan penulis, kita boleh ringkaskan, kita bagi bukan poin. Itu kitab karangan. Tapi kalau kitab berbentuk matan, yang mana kandungannya memang ayat Quran dan hadis Nabi SAW, macam kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab, kitab Salafus Salih keseluruhannya, semuanya dalil Al-Quran Sunnah. Dalil-dalil ini, dalil adalah jawami'ul kalim, iaitu kalimah yang mengumpulkan banyak makna. Perkataannya sedikit, maknanya padat. Jawami'. Jadi kalimah yang kata jawami', macam mana kita nak ringkaskan? Sebab tu biasa bagi orang nampak, kenapa kalau syarah kat daurah tak habis? Ya, memang kita syarah kitab-kitab
salafus salih ataupun yang mengikut manhaj cara mereka, mereka bawakan banyak dalil. Dalil itu yang perlu disyarahkan. Jadi berbeza dengan buku-buku moden atau buku pendapat penulis. Itu sekadar untuk pengetahuan. Jadi tujuan kita buat daurah, perkenalkan kitab, lihat manhaj dan baca sebahagian daripadanya, kemudian anggaplah buat berangan sikit dah habis. Kan rasa macam dah habis dah kitab ni. Lepas tu buka sendiri kat rumah nanti tengok balik, alamak, yang hadis Ustaz belum syarahkan boleh faham ke tidak dan sebagainya. Dan tu kita boleh cek sendiri insya-Allah. Okey, kita masuk bab 7. Bab 7. Boleh juga. Ala-ala Arab sikit. Boleh jugalah. Sebenarnya kalau pakai mukrik ni apa? Jimatkan suara. Jimatkan suara. Siapa mukrik Safasan? 3 orang, masya-Allah. Barakallahu fikum. Masya-Allah, ahlan wa sahlan. Ada penterjemah kat sini. Sepatutnya penterjemah lah yang kena syarah kan. Kita ada, hari ni ada 3 mukrik. Tadi ada Masya-Allah, masya-Allah. 1, 2, 3. Nah, ambil tanda tangan daripada penterjemah Saizuddin. Ya Allah. Saya mula, Ustaz? Saya mula. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bab 7, tunaikan hak-hak Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, Sebaiknya ketika awal kita membaca matan, kita baca tahmid dan selawat, kemudian kita sebutkan qala muallif, sebutkan nama muallifnya untuk permulaan. Lepas itu tak berah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Okey, jazakallahu khair. Bab 7. Bab 7, tunaikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak apa tu hak? Hak adalah sesuatu yang wajib ditunaikan untuknya. Maksudnya memang suatu perkara yang patut dilakukan terhadapnya. Itu nama hak. Hak-hak Nabi banyak. Namun kelihatan di sini Syekh bawakan dalil-dalil berkaitan dengan ketaatan, kecintaan dan ikutan. Ayat pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Syekh Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ialah ayat surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti biasa bila jumpa ayat ya ayyuhalladzina amanu akan kita syarahkan beza antara ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Ini kita ulang banyak kali dah dalam kelas. Bila jumpa ayat Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas atau ya bani Adam. Ya bani Adam. Semua ni orang ni kita juga. Kita juga. Ya ayyuhan nas, kita juga manusia. Wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, insya-Allah kita antara orang yang beriman. Boleh sebut insya-Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya bani Adam, kitalah anak Adam. Cuma beza kat mana? Beza ada takhsis dan ta'mim. Ya ayyuhan nas, ta'mim. Wahai manusia, iaitu seruan Allah terhadap seluruh manusia, umum, ta'mim. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ianya takhsis.
iaitu seruan Allah terhadap orang-orang beriman. Jadi topiknya, kalau kita ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, takhsis kepada Bani Adam. Ya, kita semua anak Adam. Itu asal seruan. Manakala jin tabi'. Jin masuk tak? Masuk. Semua ayat yang kata ya ayuhan nas, jin masuk sekali. Sebab jin tabi'. Apa sahaja yang disyariatkan kepada manusia, jin juga disyariatkan ke atas mereka. Jadi ya ayyuhallazina amanu, di sini ada takhsis. Takhsis artinya untuk orang-orang yang beriman. Jadi kandungan mesej yang disampaikan setelah itu biasanya berkaitan dengan furu' syariah atau berkaitan dengan urusan-urusan berkaitan dengan kaifiyah, macam mana taat dengan Allah dan Rasul. Kerana mereka dah beriman dengan Allah, tinggal macam mana cara beriman dengan Allah dan Rasul. Mereka dah beriman, jadi caranya taat pada Allah dengan sebenar, taat dengan Rasul, taat dengan ulil amri. Ini berkaitan tafasil syariah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-shiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Tafasil syariah. Manakala kalau ya ayyuhan nas, kebiasaannya berkaitan dengan keumuman syariah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah, umum. Betul seruan ya ayyuhan nas kebanyakan kita dalam 20 tempat Al-Quran Al-Karim ya ayyuhan nas, hampir kesemuanya, malah kesemuanya berkaitan dengan keumuman syariah. Manakala ya ayyuhan nas berkaitan dengan tafasil syariah, mana detail macam mana nak jadi seorang yang beriman yang sebenar. Okay. Sebahagian daripada ulama tafsir atau ulama ulum Quran membezakan surah Makkiyah dengan Madaniyah dengan lafaz ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Namun pembahagian ini kelihatannya tidak terlalu ketara. Tidak, kerana contohnya ya ayyuhan nas dalam surah Baqarah 2 kali itu. Surah Baqarah ijma' adalah surah Madaniyah, bukan surah Makkiyah. Dan seruan ya ayyuhan nas pada awal Baqarah yang didahului oleh Allah ceritakan sifat orang muttaqin, kemudian sifat orang kafir, innal ladzina kafaru, kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna, itu kaum munafik. 3 kaum ini wujud di Madinah Munawwarah sebelum Allah seru ya ayuhan nas. Jadi surah Baqarah ayat Madaniyah tapi diseru dengan ya ayuhan nas. Cuma sebagai untuk faedah, antum bila buka kitab ulumul Quran, antara kaedah untuk mengisyaratkan, kaedah untuk kita tengok isyarat terhadap surah-surah Makkiyah atau Madaniyah, kita cek pada lafaz ya ayyuhallazina amanu dengan ya ayyuhan nas. Di Mekah banyak ya ayyuhan nas, di Madinah kebanyakan ya ayyuhallazina amanu. Namun bukan satu kaedah yang muttaridah, bukan kaedah yang diguna pakai secara terus menerus, namun ia sebagai mengisyaratkan. Dan itulah konsep kaedah. Boleh nama kaedah artinya bukan 100% boleh pakai. Kalau kata nas 100%. Kalau nama kaedah, selain kaedah, masa manusia yang buat kesimpulan itu untuk memudahkan. Sebab tu tiap-tiap qawaid fiqhiyah ada istisnaan, ada pengecualian. Tiap-tiap kaedah nahwu ada pengecualian. Tiap-tiap kaedah saraf, qiyasi ada sama'i, ada pengecualian. Kaedah tidak boleh dijadikan sebagai nas, dan ini kesilapan ahlul mantiq yang awal. Mereka jadikan kaedah sebagai asas, nas tabi'. Ilmu kalam, bantai ilmu kalam pula. Masuk juga tak sengaja. Mereka jadikan kaedah sebagai asas dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila jumpa nas berbeza dengan kaedah, mereka tidak dahulukan nas, mereka dahulukan kaedah. Dan kaedah tu pula kaedah daripada kaedah yang tak tepat. Kaedah akal dengan kaedah yang salah. Menggunakan ta'riful mantiq dalam ilmu tasawur,
menggunakan pengetahuan tentang tasawur makhluk untuk hukum terhadap perkara ghaib, untuk hukum tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kaedah syarak sekalipun, kita kata tiap-tiap kalimah berkata dengan Rabb akan menceritakan tentang apa yang Allah lakukan terhadap makhluk rububiyah. Apa sahaja berkaitan dengan kalimah ilah, ilah berkaitan dengan hukum apa yang patut makhluk lakukan terhadap Allah. Kaedah tu kita nampak ke Quran banyak sama. Dalam keadaan tetap ulama kata bila kaedah tidak muttaridah. Kita tak kata 100% mesti Rabb, kalimah Rabb datang lepasnya. Tak, itu kaedah. Lepas tu kaedah tauhid 3 ni, kaedah kita tahu ianya sebagai kaedah dan kontennya betul. Cuma kaedah kalimah Rabb dengan ilah diambil untuk memudahkan kita. Untuk lihat konten Al-Quranul Karim. Nanti orang, kalau kita tak sebut macam tu, ada orang yang belajar separuh, dia kata, nanti Rabbuka, macam mana? Rabbuka ni, siapa ciptakan langit? Semua orang boleh jawab, sebab Rabbuka. Itu namanya jahil dengan kaedah yang disebutkan oleh ulama. Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi beza khitab ya ayyuhallazina amanu dengan ya ayyuhan nas. Pertama, ya ayyuhallazina amanu ialah takhsis, ya ayyuhan nas ialah ta'mim. Takhsis dan yang kedua dari segi kontennya, ya ayyuhan nas mengandungi keumuman syariat, ya ayyuhallazina amanu kebanyakannya mengandungi tafasil syariah. Dan sebahagian ulama letakkannya sebagai Makkiyah dan Madinah. Pembeza antara Makkiyah dan Madaniyah. Ya nida. Ayyuha pun nida. Kalau panggil ai, nida. Ya, nida. Ha ditanbih. Jadi nida bertemu dengan nida dengan tanbih. Apa maksudnya? Macam kita panggil Haikal, Aidil. Aidil. Oi. Dia tak panggil Aidil. Oi. Aidil. Macam tu berapa kali oi nak panggil betul lah. Allah panggil, tapi taklah kita dalam Quran sebut macam tu. Oi. Bahasa Melayu lah untuk faham kan. Allah panggil. Allah tarik perhatian, Allah panggil. Ya, itu maksud wahai. Ai, wahai. Ha, tanbih. Apa beza tanbih ni? Satu panggil, satu kita buat benda. Contoh sebelum panggil. Tu tanbih. Orang tengok. Aidil. Contoh. Macam mana tanbih dengan panggil. Jadi Allah panggil 2 kali dan Allah suruh tanbih. Ambil perhatian. Siapa yang kena ambil perhatian? Allazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, kena buat apa yang Allah perintahkan. Apa dia? Ati'ullah. Taatlah kepada Allah. 1. Wa ati'ur rasul. 2. Wa ulil amri minkum. 3. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul disebutkan kalimah ati'u wa ati'u. Ada 2 kalimah ati'u. Manakala wa ulil amri minkum tidak ada kalimah ati'u. Kenapa? Sebab taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak. Mutlak, apa arti taat yang mutlak? Tak ada syarat. Taat tanpa syarat. Manakala wa ulil amri minkum tak disebutkan kalimah taat, dia hanya disebutkan dengan huruf ataf, waw, ialah taat yang muqayyad. Apa arti muqayyad? Bersyarat. Syaratnya apa? Ataf tadi. Syaratnya perintah daripada ulil amri tadi sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah. Sebab tu dia bukan ketaatan yang tersendiri, yang muqayyad dengan sebelumnya. Manakala ati' Allah, jumpa ayat Quran, Allah suruh amalkan. Jumpa saja hadis, katakanlah, saya tak jumpalah qada qadar ni termasuk dalam rukun iman. Kat ayat Quran, jawapan yang paling mudah, tak nak syarah panjang, jumpa tak kat hadis? Jumpa, terima je lah. Secara mudahnya, jumpa tak kat hadis? Cukup. Sebab ketaatan kepada Rasulullah, ati' Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Betul, Allah Subhanahu Wa Taala takkan ati' Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ketaatan yang muqayyad. Muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan
ketaatan terhadap Allah dan Rasul, dan muqayyad terhadap kemaslahatan umum. Muqayyad dengan kemaslahatan. Okey. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Kalau syarah macam ni habis tak habis. Ayat pertama je, ayat yang seterusnya pun kalimah taat sebagainya sama je. Jadi kita tak ulang. Ayat pertama je biasanya panjang. Itu pun sempat study. Ati' Allah. Taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ulil amri siapa? Ulil amri, uli orang yang memiliki. Al-amr, urusan. Orang yang memiliki urusan, iaitu orang yang kata-kata mereka memberi kesan kepada masyarakat. Al-amr, bukan orang yang tak ada orang cakap, orang tak peduli dia. Kalau orang cakap, dia cakap, orang tak dengar, kewujudan wujud ada macam tak ada, buat apa ketaan kat dia? Tapi kalau orang yang ada, dia cakap, seorang cakap, berjuta, beribu, ratus ribu ikut belakang, orang macam ni kena dengar pandangan dia. Kalau dia salah, dia bawa berapa juta orang, berapa ribu orang. Jadi orang macam ni kita kena dengar. Kalau kita tegur sekalipun, kena tegur betul-betul. Kena tegur betul-betul. Sebab kalau lain nak lawan lagi lah. Dia bukan seorang. Walaupun dia seorang, tapi belakang dia berapa orang? Juta. Pergi tengok, ada pemimpin datang. Pemimpin badan kurus, kering. Ingat belajar silat boleh tumbuk dia. Walaupun dia kurus, kering, tapi belakang dia berapa? Ada ramai. Jangan buat hal. Jadi orang-orang yang memberi kesan. Jadi orang yang kata-kata memberi kesan masyarakat, pertama sekali pemimpin. Kesan dari segi kuasa, yang ada kuasa politik. Dan yang kedua, ulama, yang kata mereka akan didengar. Sebab ulil amri sama ada daripada kalangan pemimpin atau dari kalangan ulama. Dan al-ulama dan umara, mereka adalah ulil amri. Ulil amri. Namun ketaatan kedua-dua mereka ini terhadap mereka hendaklah adanya qaid, iaitu apabila sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, Syekh, ni saya pernah kena bincang dengan kawan-kawan lah. Buat apa nak cakap taat pada ulama? Ramai ulama. Sekarang datang geng-geng geng-geng capal ke, minta maaf lah sebut. Geng-geng sebagainya, ulama juga dianggap ramai juga urusan. Okay. Ada kepentingan untuk syarah begini? Penting. Kita duduk negara Islam, bolehlah ada pemimpin Islam. Orang yang duduk di negara-negara non-Muslim atau negara yang minoriti Muslim, mereka nak ikut siapa? Nak pergi urusan agama, pergi ikut orang kafir? Tak. Ketika itu, siapa yang biasa? Kita ada, Masya Allah, Syekh kita lama kat Jepun. Orang Jepun ni sebenarnya. Antara orang-orang utama di Jepun sebenarnya. Kita ada kehadiran. Duduk di tempat begini, kita kena wujudkan kelompok dan lantik seorang alim atau orang yang mempunyai pengetahuan agama untuk memimpin masyarakat. Sebab tu dalam fiqhul aqalliyat, siapa yang belajar dalam bab al-amr bil ma'ruf, adanya amar bil ma'ruf berkaitan dengan kuasa, ada kaedahnya. Amar ma'ruf di tempat negara-negara minoriti, kita tak boleh gunakan cara kuasa. Dia menggunakan cara ilmu, dan orang yang kedepankan adalah ulama. Sebab tu fiqh dalam pembelajaran hukum fiqh, hukum amar ma'ruf nahi munkar, dakwah macam sekalipun, perlu dibezakan ketika waktu kita lemah dengan waktu kita kuat. Di situ perlunya panduan ketika zaman Makkiyah dan zaman Madaniyah. Allah dah jadikan sempurna. Kat mana boleh disifatkan sebagai kaedah Makkiyah digunakan, di mana kaedah Madaniyah dan sebagainya, ini dibincangkan dalam ilmu dakwah. Saya bincangkan berani sebab memang dibincang secara detail. Dan itulah yang membezakan pandangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Salafiyah sering menengahkan bahawa taat kepada pemerintah. Sebab apa? Mereka melihat zaman sekarang zaman Madaniyah. Kerana memang betul, kebanyakan Salafiyah itu keluar daripada Arab Saudi, negara teluk, yang memang pemerintah Muslim.
Manakala ikhwan melihat pada zaman yang wujud pada zaman sekarang, zaman Makkiyah. Pemimpinnya zalim, kita kena buat secara senyap, Darul Arqam dan Arqam. Semua bawa dalil Makkiyah. Bukan kumpulan yang ada dalil, kumpulan tak ada dalil. Tapi yang manakah yang melihat Islam secara menyeluruh? Bukan sekadar ilmu dan dalil kita nak. Kita nak ilmu dan dalil dan pengetahuan terhadap ahwal dan meletakkan sesuatu kaul pada tempatnya. Kalau sekadar belajar dalil, bawa dalil, bantai, bawa dalil, cakap. Siapa boleh cakap? Budak yang baru belajar, baru ni pun boleh. Buka ayat Quran dan cerita. Betul, seorang yang alim tidak sahaja melihat kepada dalil. Apatah lagi tidak sahaja melihat kepada waqi'. Tidak. Seorang yang alim, yang rabbani, hendaklah mengetahui dalil syarak, mengetahui akhlak, ahwal manusia dan memberikan manusia kadar yang sesuai yang menyebabkan maslahah kembali kepada dakwah. Dan keadaan banyak berlaku. Saya minta nak komen cerita semasa tak cerita, jadi panjang. Tapi banyak berlaku bagi siapa yang semangat dalam menceritakan tentang manhaj, tentang akidah dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupakan perbezaan-perbezaan dan ahwal ini. Bukanlah bila dengan melihat ahwal saja jadi ikhwani, atau melihat pada dalil saja jadi wahabi atau jadi salafi. No. Agama Islam meraihkan kedua-duanya. Sebab tu bila kita syarahkan wa ulil amri minkum sebagai ulama dan umara atau umara dan ulama, ulama boleh syarahkan perkara ini kerana ada kepentingannya pada setengah keadaan. Dan tafsir ini kita tak boleh nak kata umara saja. Ulama kan ni atau ulama saja, umara tak ada. Perlu lihat kepada tempat. Antum boleh tengok pendetilan yang disebutkan oleh ulama dalam bab ini. Okey. InsyaAllah seterusnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun." Dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Nur. Wa aqimus salah dan dirikanlah salat. Kalimah sebut aqimu iaitu dirikan, iaitu dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Aqimu artinya tegakkan. Salat bukan salat dengan niat. Tuan-tuan, saya tengok dengan geng-geng batiniah kurang akal ni. Mereka kalau bincang tentang hukum fiqah, dia tahu rukun solat dia berapa? 13 mazhab Syafi'i lah. Kita pakai mazhab Syafi'i. Rukun Islam ada rukun Islam. Rukun solat ada 13. Kalau orang solat tak ada sujud, boleh tak kata solat? Tak ada tu solat jenazah. Bukan solat zuhur, asar, tak ada sujud, tak ada rukuk, tu solat jenazah. Atau solat tak ada rukuk. Atau solat tak ada Fatihah, tak ada qiyam. Memang rukun, maksudnya rukun dia akan takkan dinamakan sebagai solat. Saya ada cuti baru ni, balik pada umrah. Tuan-tuan sambung sempat ziarah Kampung Agung, Kampung Agung di Pening. Naik atas rumah tu, rumah lama tu, kat tengah-tengah dia tulis Tiang Seri. Saya kata baru faham Tiang Seri. Tiang Seri yang kat tengah-tengah rumah lama tu, kalau runtuh Tiang Seri, runtuhlah rumah tu. Sebab tu dia katakan rukun ada Tiang Seri. Baru kita faham kitab-kitab lama. Tiang Seri artinya bukan tiang yang biasa-biasa yang pacak-pacak cantik kan, tak. Rukun ni adalah tiang Seri. Kalau tak ada Tiang Seri tu, runtuhlah rumah tersebut. Tiang Seri lah yang menentukan bumbung tu masih ada di atas. Kalau Tiang Seri pada bawah, dia memastikan rumah tu masih lagi kukuh. Jadi tiang yang kat bawah dan yang Tiang Seri ini adalah rukun. Tak ada rukun, tak ada Tiang Seri, maka runtuhlah rumah tersebut. Jadi dalam solat kita ada 13 rukun. Hilang satu rukun, tak dinamakan sebagai solat. Datang geng batiniah yang tak ada akal, kena sebut macam tu sebab mereka rasa mereka berakal sangat.
Ha? Dia tak solat langsung, tiba-tiba dia kata dia ada solat. Masa dia komen tentang bab ni, pandai pula ni. Tapi tiba-tiba dia tak solat. Dia cerita tentang solat, solat khusyuk. Geng ni paling famous cerita tentang solat ikhlas, solat khusyuk. Kenapa solat tu jadi tak ikhlas? Apa mereka kata? Sebab mereka solat dengan rukuk dan sujud ikut ahli syariat. Nanti orang nampak, jadi riak. Nanti mereka solat, baca Quran, Fatihah, baca sekali, dengar, memperdengarkan bacaan, boleh jadi sum'ah. Solat yang ikhlas, solat yang betul-betul jaga hati. Macam mana? Solat dengan niat. Itu bukan solat dengan niat, itu tak solat. Ketahuilah wahai golongan batiniah, kalian bukan solat ikhlas, bukan solat khusyuk, bukan solat, kalian tak solat. Mereka orang yang tidak solat. Tapi mana ada orang Islam yang mengaku kami tak solat? Tak ada. Sebab tu dalam bab memahami Islam, cara amalkan Quran mesti ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah kata aqimus salah, dirikan salah, maka hendaklah kita buka hadis Nabi, tengok berkaitan bab solah, kita tahu sallu kama raaitumuni usalli. Salat macam mana kamu lihat kami salat. Quran mesti diterjemahkan dengan sunnah. Praktikkan Quran, hendaklah lihat macam mana Nabi lakukan. Bila kita tahu solah dalam Al-Quranul Karim, maka cek pada sunnah, Nabi ajar cara rukuk, cara sujud, macam mana Nabi letakkan tangan, macam mana Nabi letakkan kaki, nak baca apa, berapa rakaat dan sebagainya, semuanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata aqimus salah wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Ita, atuz zakah. Apa beza antara kalimah ita dengan i'ta? Beri juga. Apa beza ita dengan i'ta? Atuz zakah dengan u'tuz zakah. Zakat ni banyak ke sikit? Zakat banyak ke sikit? Zakat Petronas berapa juta? Banyak ke sikit? Zakat adalah sikit berbanding dengan nikmat yang Allah berikan. Betul, ita pemberian yang sama ada setengah tempat. Berbeza antara ita dengan al-ata. Al-ata benda yang besar atau benda yang zahir. Al-ita benda yang tak zahir, benda yang maknawi atau pemberian yang sekadarnya. Adakah Allah kata ita'iz zakah itu maksudnya zakat ni sikit, atau yang sekadarnya ya zakat sikit berbanding dengan nikmat Allah yang banyak? Dalam duit duit ada 100 juta. Keluarkan berapa? 25 juta. Jangan tengok 25 juta. Tengok pada duit keseluruhan. 100 juta yang tak terusik selama setahun, jumlahnya memang kadarnya begitu. 100 juta tersebut, kalau tengok 100 juta baru kita tahu, oh zakat ni sikit sahaja daripada jumlah nikmat Allah yang Allah berikan. Jadi bab berkaitan dengan zakat Allah sebut ita. Berkaitan dengan ilmu, wama utitum minal ilmi illa qalila. Dahlah Allah kata utitum minal ilmi illa qalila. Tum tu kata siapa? Keseluruhan manusia, keseluruhan makhluk. Kumpulkan semua ilmu manusia, semua pakar-pakar apa sekalipun, kumpul semua sekali dengan ilmu-ilmu agama semua sekali, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul semua sekali. Allah kata kalian tak diberikan ilmu kecuali sedikit. Itu kalau kumpul semua library. Otak kita berapa persen dalam library? Ilmu yang ada pada otak kita ni banding dengan yang ada kat library kat rumah pun tak apalah. Berapa persen yang kita ingat? Jangan bangga dan belagak bahawa kita sebagai orang yang alim dan tahu. Betul, bab ilmu Allah gunakan kalimah utitum kerana mengisyaratkan bahawa
yang diberikan itu adalah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalimah ita mengisyaratkan sedikit. Ita juga mengisyaratkan perkara maknawi. Maknawi artinya contohnya benda yang tak nampak. Cuma buat zakat tadi kenapa utitum? Kerana sedikit. Kadang-kadang isyarat perkara maknawi. Tapi kalau kata a'tayna, dia benda yang nampak. Inna a'tainakal kautsar, satu pemberian. Sebagian ulama kata a'tayna berarti tamlik. Tamlik artinya apa? Bagi. Mana saya bagi ni? Nah, Aidil ambil ah. Itu nama a'tayna. Okay. Islam, ambil ni. Oh. Ni pun dapat free. Bagi. Okay. Bagi tu nama a'ta. Bagi benda yang untuk dimiliki. Tapi kalau sesuatu yang berbentuk pinjaman, bagi, kemudian akan berpindah tangan, dipanggil ita. Itu disebutkan sebagai ulama. Bukan litamlik, tapi untuk pengurusan, untuk urus. Ilmu, Allah bagi kita ke, milik kita ke, ataupun kita gunakan, dipinjamkan. Ramai orang yang alim masa mudanya, tua-tua, lupa. Kita tengok antara masyayikh yang hebat. Saya tak sebutlah antara syekh-syekh yang hebat. Ketika mudanya, hebat, ilmunya banyak. Tapi bila kita hadir sebagai pada masyayikh, beliau bergantung kepada pembaca. Sedangkan buku beliau sendiri. Buku beliau, syarahan beliau. Kalau kita lihat balik pada rakaman masa muda, subhanallah, orang yang hafiz. Itu masyayikh. Yang kita ni jauh lagi. Sejak muda lagi macam tu. Sejak muda lagi. Tak keluar-keluar kataan kan. Sejak muda. Mereka hebat. Masa Imam Muslim rahimahullah wafat. Antara sebab beliau wafat, sebab terlalu makan banyak kurma. Sebab apa? Hafalan yang ada pada beliau, malam tu cari tak jumpa. Kan kunyah-kunyah. Kurma ni antara makanan muhaddisin dan orang Arab untuk hilangkan mengantuk, untuk fresh kalau tak benda manis kan. Makan. Ada hadis. Beliau seorang yang hafiz. Seorang yang hebat, Imam Muslim. Tapi malam tu dah usia dah tua, cari tak jumpa. Zaman sekarang senang, cepat jumpa. Syaratnya ada elektrik. Laptop tak rosak, handset tak rosak. Kalau je tengah alim ni, mati laptop, hilang ilmu. Saya ada satu di kampung. Ini budak-budak nakal, jangan ikut. Di kampung. Di kampung di Kemoja. Sana kan bergantung pada bekalan elektrik yang pakai generator di satu kampung tu kan. Di budak-budak nak tahu ustaz ni hafal betul ke tak? Dahsyat. Ini cerita betul-betul. Budak tu mengaku. Ustaz tengah jadi imam tarawih. Sedap baca. Tiba-tiba dia cabut plug tu. Tom. Terus senyap sama ustaz. Dia ketawa kat belakang. Kalau macam tu aku pun boleh, dia kata. Kebetulan dicabut ada dua orang ustaz dia buat. Seorang ustaz tu dia orang hormat. Budak-budak betul-betul hafal. Memang Quran buka kat depan. Tapi Quran buka kat depan tu untuk apa? Untuk bantu kalau lupa, betul? Tak ada sampai blackout habis. Kalau orang hafal betul taklah blackout habis. Jadi dapat bezakan antara orang yang berilmu ataupun tidak. Apa beza orang yang berilmu, ilmu yang kita belajar. Kita zaman sekarang tak payahlah hafal-hafal, semua ada kat laptop. Ya, satu elektrik tak ada. Duduk kat hutan ke mana-mana tak ada ilmu. Yang kedua, laptop tak akan mampu istinbat. Tahu? Nak istinbat hukum, tak mampu istinbat hukum. Laptop tak boleh buat apa-apa. Ketiga, laptop tak ada fawaid. Tuan-tuan kalau baca hadis, satu hadis ni kita baca, kita baca daripada hadis pada sumbernya, kita nak tahu nama perawi, kita tahu asbabul wurud, tahu asbabul irad, kita tahu asbabul irad daripada satu tabaqah kepada tabaqah yang lain. Kita tahu nama-nama, kalau buka balik daripada kitab yang awal yang mubham, ada disebutkan namanya kat bawah dan sebagainya. Macam-macam. Tapi kalau yang main Google, kitab apa pun tak perasan. Betul? Ada hadis sahih ni. Kitab mana?
Sama dengan saya sekali pun. Sampai masanya tak sempat nak study, itulah letak ni, tengok syekh mana paling dipercayai, buka dia syarah kan, jalan sambil dengar dia syarah. Itu kerja tak patut sebenarnya. Kerja tak patut. Sepatutnya apa yang kita nak belajar, kita nak ajar kaji, buka daripada sumbernya. Kerana di situ kita akan nampak banyak fawaid. Tak sama dengan orang yang tuntut ilmu cara komputer. Otak komputer tak apa. Tapi jangan sampai jumud macam komputer. Tak ada istinbat, tak ada perasaan. Manusia ni lain. Kita ketika jatuh hukum kita ada iktibar banyak perkara. Kita bukan kata betul, salah-salah tanpa meraihkan perasaan dan sebagainya. Manusia ada hikmah, ada mau'izah, ada jidal billati hi ahsan sebagainya. Sebab tu bagus otak macam komputer, tapi hendaklah perangai seperti manusia. Aqimus solat memang panjang Ustaz kalau macam ni. Ringkaskan sikit je. So saya ringkaskan kejap lagi. Aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul. Okey. Gariskan yang atas pun gariskan ati'ur rasul, bawah pun gariskan ati'ur rasul. Bila kita baca ayat Quran dan hadis, pastikan kita tahu kat mana wajhud dalalah. Tempat wajhul istidlal. Kita tengok kenapa penulis datangkan ayat dan hadis tersebut. Kalau tak jumpa, artinya kita belum faham maksud penulis. Jadi penulis letakkan tajuk tunaikan hak-hak Nabi. Jadi sekarang kita gariskan ati'ur rasul. Untuk ditaati. Kat bawah pun ati'ur rasul, untuk ditaati. Dua ayat ni berkaitan dengan taat. Berkaitan dengan taat. Apa arti taat? Ketaatan, taat, dia bermula dengan as-sam' wa ta'ah. Kita akan jumpa di ayat berkaitan dengan sam' dan ta'ah. Kita mesti dengar, baru taat. Ada perintah, baru kita buat. Kalau buat sebelum perintah, taat ke tak taat? Belum ada arahan. Kan? Pemimpin kata, tengok-tengok, mana makcik cakap banyak? Settle bos. Tak pening bos dia. Aku tak suruh kau settle kan, kau settle kan buat apa? Kasih makan. Jadi pemimpin pun nama taat artinya buat yang disuruh. Ada arahan. Sebab tu Nabi pesan dalam bab taat ni tentang pemimpin al-sam'i wa ta'ah. Dengar dulu. Dengar. Kena duduk. Tak boleh keluar. Kita akan syarahkan itu bab seterusnya. Yang penting ringkasan taat pada kita ringkas taat kepada 4 perkara. 1, buat apa yang disuruh. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang. Ketiga, percaya apa yang disampaikan. Beriman dengan apa yang disampaikan. Yang keempat, redha dengan apa yang diputuskan. Seorang mukmin, idza qadallahu wa rasuluhu amran, maka nabi mukminin ke mukminatin dua satu je. Maka nabi mukminin wa mu'min. Siapa hafal Quran? Mana idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ayat tu. Maka ramai hafiz sini tapi Hafiz, jawab Hafiz. Surah Ahzab Ahzab kan. Tapi ayat ada ni, kita jumpa kan. Tapi makna dia tidak boleh bagi seorang mukmin. Saya tak ingat mukmin matin. Kadang-kadang kita dalam ingat yang belakang je. Tiada pilihan kalau Nabi Allah Rasul tetapkan sesuatu, tak ada pilihan untuk memilih-milih. Artinya bila ditetapkan. Kalau Allah tetapkan, namanya qada dan qadar lah. Yang Allah tetapkan redha dengan qada dan qadar. Kalau cerita dengan hak Allah. Hak Allah buat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang, beriman dengan apa Allah yang beritahu dan terima qada dan qadar. Kalau hak Rasul, buat apa yang Nabi perintahkan, tinggal apa yang larang, beriman dengan apa yang Nabi sampaikan dan tetap terima hukuman Nabi SAW. Bab terima hukum ni yang berat. Dah dengar, tengok kalam Nabi, kalam Rasul, ramai orang yang masih menjawab. Tak ada pilihan. Kalau Nabi dah kata, Rasul dah putuskan,
Itulah yang perlu kita terima. Okey. Aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ati'ur rasul diletakkan selepas iqamis salah wa atuz zakah. Di sini disebutkan khas sebelum am. Am apa dia? Taat berasul. Am. Khas, suatu perkara yang khas adalah salat dan zakat. Zakat dan solat tu perintah khusus. Ketaatan terhadap Rasul tu perintah umum. Kerana kita solat ikut Rasul, kita zakat pun ikut Rasul. Dan bila khas disebutkan sebelum am, artinya dua perkara ini ialah ada khususiahnya. Ada khususiahnya. Apakah khususiah solat dan zakat? Pelbagai tafsiran ulama, antaranya solat berkaitan hubungan dengan Allah, zakat hubungan sesama manusia. Ulama lain mengatakan bahawa salat berkaitan dengan berkaitan dengan ibadah badaniyah dan zakat berkaitan dengan ibadah maliyah. Ada yang syarahkan dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Dan macam-macam. Itu dalam bab membincangkan apakah khususiah yang Allah ingin highlightkan. Bila Allah sebut yang khusus sebelum umum, kita baca ayat Quran, mesti kita tahu kenapa Allah dahulukan perkara tersebut. Sebab tu kalau kita syarahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa Allah sebut iyyaka na'budu sebelum iyyaka nasta'in? Ada berapa sebab? Itu sahaja ada lebih 20 sebab. Kenapa Allah dahulukan iyyaka na'budu sebelum iyyaka nasta'in? Itu tak sentuh masuk mana na'budu, mana detail. Hanya situ saja Ibn Qayyim rahimahullah bincang secara detail. Kenapa Allah dahulukan ibadah sebelum isti'anah? Bab taqdim takhir antara bab yang diberikan penekanan oleh ulama balaghah. Ulama balaghah. Di sini Allah mentakdimkan dua ibadah, salat dan zakat sebelum ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana solat zakat tu bukan taat Rasulullah. Betul, wow tidak semestinya lil mughayarah. Wow tidak semestinya kata dua benda berbeza. Wow juga adalah untuk atful am al khas atau khas alal am dan sebagainya, seperti mana yang kita dah bincangkan bab iman dalam kelas kita pada hari Isnin. La'allakum turhamun. La'allakum agar kalian turhamun dirahmati, agar kalian mendapat rahmat atau berrahmat. La'alla itu mengisyaratkan bahawa antara sebab untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyakkan salat, banyak sedekah dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak Allah sayang, nak Allah mudahkan urusan, nak Allah berikan rahmat, banyakkan salat, banyakkan sedekah. Insya-Allah akan dirahmati semua urusan. Dari tiga perkara ini, salat dan zakat, fokusnya salat dan sedekah. Dan yang ketiga adalah secara umum ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Erti taat berasul artinya kita suka tuntut ilmu sehingga kita tahu perintah Rasulullah. Dan semua kebaikan bermula dengan ilmu. Sebab tu penulis rahimahullah, beliau selepas kita tentang bab 7 tentang tunaikan hak-hak Nabi, kemudian lazimi bab ke-8 lazimi sunnah dan tinggalkan bid'ah, bab ke-9 beliau cerita tentang tajuk tuntut ilmu pengetahuan. Macam mana nak beza ke sunnah dan bid'ah? Nak bezakan yang mana sahih tak sahih sebagainya. Nak tak nak, keputusannya atau jalan untuk tuju kepada sunnah adalah dengan menuntut ilmu. Sebab tu seruan kalimah pertama dalam Al-Quranul Karim Allah turunkan Iqra. Biar kita baca. Sampai allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia apa yang tak tahu. Kalau perubahan kita buat, kita paksa orang tu ikut kita tanpa berikan ilmu, tanpa bukan ilmu, dia ikut bukan dengan bacaan dia ikut bukan dengan ilmu dia. Dia tak faham, kita paksa ikut saja, ikut kejap je atau ikut dengan semangat. Berbeza daripada yang berubah kerana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perubahan yang didasari oleh ilmu inilah perubahan yang berlaku pada sahabat.
Yang menyebabkan selepas Nabi tinggalkan mereka, perubahan itu bukan kerana Rasulullah ada, tapi perubahan tadi kerana ilmu. Dan semua bab, semua kumpulan, semua masyarakat yang mendahulukan ilmu, mereka akan ke depan. Sebab perubahan tadi berlaku dengan ilmu. Kalau kita cerita tentang sembah Allah, perubahan dengan ilmu. Kenal Allah, bukan kenal ayah. Long, solat. Abah datang tu. Oh, Allahu Akbar. Abah datang, Allahu Akbar. Abah ada, bangun subuh. Abah tak ada, subuh pun tak kenal. Ada orang beriman kerana Allah. Ada orang beriman kerana abah. Ada orang beriman kerana warden, kerana ustaz. Ada orang jadi baik kerana ini dan itu. Dan inilah tahap kita dalam bab mengenal Allah. Kenal Allah, kenal Rasul akan menjadikan kita berubah. Betullah, la'allakum turhamun, artinya la'alla dalam Quran Karim kebanyakannya menceritakan tentang asbab-asbab untuk mendapatkan perkara yang disebutkan. La'allakum tattaqun, apa dia? Betul, ada satu tesis berkaitan dengan la'alla. La'alla sahaja dalam Al-Quranul Karim. Okey. Ayat ketiga. Ayakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa jua yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa jua yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Al-Hasy ayat 7. Ahsan, barakallahu fiik. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu. Apa sahaja yang Nabi bawa, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja Nabi larang, tinggal. Bila bab ambil semua. Bab ambil. Khuzil kitab ya Yahya, khuzil kitab bi quwwah. Ambil betul-betul. Tapi kalau bab amal, baru Nabi kaitkan dengan istita'ah. Fattakullah mastata'tum. Kita hukum Allah, kita apa yang Nabi tetapkan, apa Allah tetapkan, kita terima semua sekali. Namun kadang-kadang tak mampu amalkan sebahagian daripada apa yang diperintahkan. Kalau kita tak mampu beramal, jangan tolak hukum. Jangan tolak hukum. Ada orang, dia sebabkan tak ditinggalkan rokok, dia tak boleh nak kata rokok tu haram. Sebab apa? Sebab aku merokok. Saya pegang hukum pegang pada hukum makruh. Masya Allah, pakar usul. Masya Allah, pakar ini. Tapi kenapa makruh? Sebab, ada je sebab. Kalau tak mampu untuk amalkan, walaupun Nabi kata tinggalkan terus, bab tinggalkan, kena tinggalkan, ya sebenarnya. Tapi dalam bab yang lain lah, bab pengamalan. Tak mampu buat satu perkara, tidak menjadikan kita menafikan hukumnya. Tak mampu terima satu perkara, tidak menyebabkan kita menafikan kewujudan perkara tersebut. Dan ini beza antara, minta maaf lah, saya nak cakap. Isteri saya ada pula. Contoh, bab perempuan, tentang poligami. Tak mampu terima, boleh kemukakan. Allah tak paksa. Laki pun tak paksa, Allah paksa. Perempuan Allah tak paksa. Tapi hukum terima tidak? Terima. Sebab tu ramai kata, boleh. Tapi untuk orang lain. Dengan saya, siap. Tak apalah. Yang penting hukum terima tidak? Terima. Bab hukum. Apa sahaja yang Nabi bawa, terima. Apa sahaja yang Nabi larang, tinggalkan, tolak. Bab mengambil. Tapi bab amalan hendaklah dilihat kepada istita'ah. Iaitu bab melakukan satu perkara, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh satu benda, buat ikut kemampuan. Buat semampunya. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu tafatruku. Lafaz yang lain. Kalau aku larang satu benda, tinggal terus. Jangan, saya tak mampu tinggal lah. Tinggal ni senang je, tinggal je lah. Buat tu yang susah. Tinggal tak perlukan banyak usaha. Buat yang perlukan banyak usaha. Maka buat perlu kepada istita'ah. Manakala tinggal, tidak perlu kepada usaha. Dikecualikan setengah perkara yang tinggal perlukan pada usaha. Contoh saya buat, ada seorang pakcik ni masuk hospital, jatuh.
Sampai jumpa doktor, doktor cakap, "Pak cik, please Pak cik." Kenapa? Jangan tinggalkan rokok. Dia dah tinggal dah isap rokok banyak. Tiba dia semangat tinggalkan rokok. Satu hari dia tak isap rokok langsung beberapa hari, masuk hospital, ambulans datang ke rumah. Ni cerita betul. Orangnya pun saya kenal lah. Sampai ke hospital, anak dia cerita, doktor pujuk jangan tinggalkan rokok macam tu. Badannya dah perlukan rokok tu. Jadi kena kurangkan sikit sampai bertinggal. Itu kalau betul keadaannya macam tu, ada istitaah kat situ. Mana elah tu ada. Oh, tak ada tinggalkan terus. Tapi bab yang lain secara umumnya boleh tinggalkan terus. InsyaAllah teruskan. Okey, 3 ayat Quran. Sekarang kita masuk hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang sedemikian, maka terpeliharalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Riwayat Muslim. Umirtu, aku diperintahkan. Kalimah umur itu mengisyaratkan bahawa Nabi SAW tidak bercakap dengan dirinya daripada nafsunya. Agama Allah adalah agama Allah. Nabi hanya menyampaikan. Maksud Nabi sebagai musyarri', bukan bererti Nabi perintah ikut kehendak Nabi. Apa yang saja yang Nabi sampaikan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi pun cakap ikut perintah Allah, lagi-lagilah orang ke manusia biasa ni kenalah ada dalil cakap. Memang Allah perintahkan. Jangan marah kalau orang minta dalil buat amalan satu benda. Ni satu perkara yang sangat menyedihkan. Rasulullah sendiri, tengok ayat Quran, qul, Allah perintahkan, qul ta'alau, katakan wahai Muhammad, mari, atlu alaikum ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan apa yang Tuhan kamu haramkan. Nabi bacakan. Jadi jangan haramkan sesuatu kecuali apa yang Allah larang. Jangan perintah dan lakukan sesuatu kecuali yang Allah perintahkan, yang Allah suruh. Ini isyarat kalimah umirtu, aku diperintahkan. Kalimah umirtu mengandungi taklif dan takhfif. Takhfif dan mengurangkan. Kalimah umirtu dan kalimah qul sama, mengandungi taklif dan tarkhis atau takhfif. Taklif Allah perintahkan. Takhfif kalau benda tu berat, bukan saya, Allah suruh. Kan? Sebab tu bila ayat Nabi orang yang paling lemah lembut, paling ni, tapi bila sampai pada orang datang offer, jom kita bersatulah. Kita bersatu. Tanah Mekah ni setahun kita sembah Allah, setahun sembah musyrikin, sembah berhala balik. Kan? Kat situ ada toleransi je tak? Ada toleransi sebab yang datang pembesar-pembesar Mekah. Waktu tu dah ada yang mati dah. Dah ada yang mati di kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang pergi hijrah dan semua, tiba-tiba ada orang offer. Macam ni lah, tak payahlah gaduh-gaduh. Mekah ni, walaupun kamu ni budak kecil, walaupun baru lagi, tak ada kuasa, tak ada apa, kami datang offer lah. Mekah, setahun untuk kamu, setahun kami keluarkan semua berhala tu, sembah ajaran macam kamu. Setahun lagi balik semula, raikan masyarakat setempat. Kami boleh settle dengan mereka, tak ada masalah. Abu Lahab, Abu Jahal tu biar kami settlekan. Kami boleh bercakap. Lembut tak? Lembut. Jadi Nabi jawab. Yang masa lain semua ya ayuhan nas, ya bin Adam. Sampai pada ayat orang cakap macam ni, Allah kata kul. Katakan kepada mereka. Kalau tak ada kul, apa kata?
Allah kata kul ya ayyuhal kafirun. Oh. Wahai si kafir. Tak pernah Nabi panggil mereka kafir. Sampai mereka nak berlembut datang, nak pujuk, masa tu Allah katakan wahai orang-orang kafir. Kafir ni berat ke ringan? Berat. Orang kafir pun marah sebab kafir. Wahabi kafir kan sana sini. Nama-nama kami pun kafir. Memang dia kafir. Tapi dia tak nak. Berat. Orang kafir pun tak suka dipanggil sebagai kafir. Tapi ni daripada Nabi SAW untuk orang yang datang bertoleransi. Datang pujuk. Datang nak berdamai dengan Nabi SAW. Tiba-tiba ayat Quran. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Berapa kali Allah ulang? Kira sendirilah. Tapi tak kira. Allah ulang-ulang. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hujungnya lakum dinukum waliyadin. Hai. Masa ni Nabi kuat ke Nabi lemah? Dari segi politik lemah, tapi nampak wow. Tegas. Jangan sampai kalau kita kurang daya, kurang upaya, jangan sampai bila kita berada di lemah, tidak ada apa-apa, kita boleh ubah kebenaran atau bertoleransi dengan syirik atau kufur. Tegas. Tegas. Kemenangan dengan prinsip yang ditunjukkan dalam surah Al-Kafirun itulah yang menghasilkan kemenangan sebenar dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Tapi kalau menang dengan gadaikan prinsip, nanti alasannya masyarakat majmuk keseluruhannya. Memanglah majmuk. Tapi dengan kadarnya. Dengan kadar ikut pada syariat. Madinah juga masyarakat majmuk. Di mana pun masyarakat majmuk. Tapi dengan kadarnya. Jangan sampai menggadaikan prinsip syirik dan kufur. Jangan sampai yang terzahir itu syirik ataupun kufur atau perkara-perkara yang disuruh kita berbarak daripadanya. Okey. Umirtu an uqatilan nas. Seperti biasa an memisahkan antara dua fi'il. Walaupun antara madhi dengan mudhari'. Apa beza uqatilan nas? Fi'il madhi dengan mudhari'. Madhi khabar. Benda dah berlalu. Aku diperintahkan an uqatilan nas. Fi'il mudhari' artinya perintah itu berterusan. Fi'il mudhari' apa dia? Menceritakan tentang sesuatu yang sedang berlaku, akan berlaku dan sentiasa berlaku dan berterusan berlaku. Itu mudhari'. Jadi syariat ni berterusan tidak? Terusan. Perintah kepada Nabi dan perintah juga terpakai untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? An uqatilan nas. Apa bahasa Melayunya? Kita ada penterjemah penjenah sudah memerangi manusia. Apa bahasa Melayunya? Uqatilan nas. Memang bahasa Melayu macam itulah. Memerangi manusia. Tapi bahasa Arab, orang dia dengar macam ni, orang Arab tak terkejut. Orang Arab yang faham Arab lah. Sebab muqatalah atau fa'ala atau dengan wazan mufa'alah, apa artinya? Saling. Maksudnya takkan berlaku satu perbuatan kecuali beriringan dan bersaling ada dua pihak yang buat benda yang sama baru dinamakan sebagai fa'ala, betul? Baru letak huruf alif selepas fi'ilnya. Jadi umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan bererti orang tu tengah duduk relax pergi serang. Faham? Sebab fi'il muqatalah artinya saling berperang. Artinya kalau berlaku peperangan,
Kalau berlaku peperangan, teruskan. Kalau berlakunya muqatalah, berlakunya qital. Nabi diperintahkan untuk dan kita diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Artinya dalam peperangan kita perlu perang. Tapi walaupun dalam perang dia ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, stop. Itu yang berlaku pada Usamah bin Zaid. Jadi bukanlah syariat Islam menyuruh untuk membunuh manusia atau suruh memerangi manusia. Islam semua, hatta dalam jihad, sama ada jihad hujum atau difa'. Bukan menafikan adanya jihad hujum. Tapi makna lafaz lafaz hadis Nabi SAW perlu dilihat. Kita kata alhaakumut takatsur, takatsur, takatsur. Ada alif kat tengah. Apa jadi? Kamu dilalaikan dengan saling berlomba-lomba untuk menambah, bukan tambah aja. Betul? Kenapa tak cukup Myvi? Tak tahu pakai Myvi. Sebab adik saya pakai Honda. Kenapa tak cukup? Kenapa tak cukup? Makan nasi lemak. Nasi lemak ke belakang tu kan. Sebab rumah sebelah kenduri dengan nasi Arab. Kita rasa tak cukup tu sebab apa? Berlomba. Kadang-kadang benda ni yang menjadikan kita lalai dengan akhirat, lupa bersyukur. Nikmat Allah bagi rasa tak cukup. Alhaakumut takatsur. Mana adanya perlombaan untuk memperbanyakkan. Kita rasa gaji tak cukup, rasa makan tak cukup sebab kita tak tengok nikmat Allah pada kita, tapi kita banding dengan kawan sebelah, banding dengan jiran, bandingkan dengan siapa yang kita nak banding. Kadang-kadang hasad ada di situ, kadang-kadang perlombaan itu at-takatsur menyebabkan orang lalai. Lalai satu daripada ingat Allah. Sebab tu Allah alhaakum, Allah hanya sebut kamu dilalaikan. Apa yang dilalaikan daripada apa maf'ulnya tak disebut. Lalai ingat pada Allah, lalai solat, lalai pergi ke masjid, lalai baca Quran, lalai buat baik dengan mak ayah, lalai dengan macam benda. Allah bagikan dia mubaham. Sebab apa? Sebab banyak sangat kita lalai. Sebab puncanya at-takatsur, berlomba-lomba untuk memperbanyakkan. Banyakkan harta, banyakkan pangkat dan sebagainya. Kalimah-kalimah yang ada adanya alif mutawa'ah, adanya artinya adanya saling. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan bererti orang tengah duduk kita mengganggu keamanan, tidak. Namun bila berlakunya permusuhan yang melibatkan peperangan, kita wajib berjihad sehinggalah mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nasa hatta, sehingga yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka tunaikan salat, mereka dirikan salat, tunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, bila mereka lakukan perkara demikian, bukan ucap kalimah sahaja, salat dan zakat diulang sekali lagi. Sebab tu kalau orang masuk Islam, jangan bagi ruang. Lepas masuk Islam, boleh tak saya tak solat? Awal-awal beritahu, kena solat. Orang kata, jangan solat nanti dia lari. Kena solat. Bab solat, bab zakat ni beritahu siap-siap. Beritahu siap-siap. Saya tak nak pergi haji, tak apa. Sampai masa dia nak pergi haji. Sampai masa dia minta kota. Kan? Tapi kalau tak solat, tak boleh. Satu fake. Kalau orang tu masuk Islam, kan kita ajak ke masjid terus. Jom, solat. Solat? I tak biasa lah. Tak biasa tak apa. 4 benda je. Berdiri, bongkok, rukuk lah. Duduk, sujud. Dah tahu 4 benda tu? Hafal tak? Kalaulah senaman macam-macam, apa nama? Planking, apa plank? Atau pelengkung. Apa plank? Buat plank lah, apa nama silang ni silang tu, saya tak hafal lah. Memang kadang-kadang kalau rajin tu tengok juga macam mana orang buat kan. Saya tak jadi je malah lah. Mengaku je lah. Gemuk-gemuk lah.
Kadang-kadang diet juga kan. Tapi kalau nampak orang makan sedap, biarlah gemuk pun saya dapat makan. Dah gurau ya. Mana benda-benda ni gerakan-gerakan senam lagi susah. Sekadar solat, berdiri, rokok, sujud dengan duduk ni orang pandai insya-Allah. Orang pandai. Sebab itulah ajar ikut sekali hadir dalam solat. Kalau tak tahu satu kalimah pun, satu zikir aja pun tak apalah. Subhanallah, ambillah tu orang balik. Sebab tu kita dalam Bulughul Maram, Ibn Hajar bawakan cerita tentang bacaan solat, la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab dan sebagainya. Sampai penutup bab kebacaan bawakan dalil bahawa kalau ada seorang lelaki yang tak pandai baca langsung. Ini untuk siapa? Untuk yang memang orang yang otak dia dah penat, dah letih, orang tua masuk Islam dan sebagainya, tapi tetap kena solat walaupun dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Muhammad kata lebih sikit pada itu boleh. Sekadar zikrullah. Untuk siapa? Orang yang memang kalau dia masuk Islam pada waktu genting, tak hafal dah. Mana tahu orang tengah stroke, tiba-tiba dia nak masuk Islam. Adakah dengan kemampuan dia solat kita kata, kamu tak perlu solat sebab kamu tak hafal Fatihah lagi? Tak. Solat ikut kemampuan. Waktu solat ikut kemampuan itu boleh baca apa-apa zikir, zikrullah. Baru masuk Islam sebagai ini dalam bab, kita belajar dalam bab fiqh. Bab fiqh. Walaupun rukun-rukun solat bukanlah selama-lamanya macam tu. Bukan selama-lamanya. Lihat kepada kemampuan. Kita belajar berterusan amalkan Islam, tak akan sah kecuali dengan cukup rukun dan syarat-syaratnya. Cuma dalam keadaan tertentu, keadaan terhalang, kita tak dapat buat rukun dan syarat. Adakah kita tinggalkan semua? Tak. Solat ikut hal dan keadaannya. Okey, bila solat, bila zakat dan mereka buat semua benda ni, asamu minni dima'ahum. Darah mereka akan terpelihara. Wa amwalahum, dan harta mereka terpelihara illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak yang Islam tetapkan. Kalau bunuh orang, tanggunglah. Kan? Kalau keluarga tak maafkan, tanggung. Hisabuhum 'ala Allah. Okey, hakul Islam ini bab zahir. Orang yang bunuh kena bunuh balik, orang yang bunuh ini. Tapi untuk hisab jangan tentukan dia. Mungkin dia pembunuh tapi Allah dah ampunkan dia. Bab apa? Bab potong tangan, jangan hina dia. Bab hisab dia dengan Allah, Allah yang hisab. Kita hanya tunaikan hak Allah, jalankan hukuman terhadap dia. Bab hisab, wa hisabuhum 'ala Allah. Nabi dah beritahu siap-siap. Tak payah bagi hukum hati orang, tak ikhlas tu. Tengok muka Islam ni macam tulis je ikut sunnah tu. Contohnya baju ikut sunnah, tak ada tu. Jangan hukum isi hati orang, jangan hukum masir apa yang terjadi pada seseorang, jangan hukumkan orang tak ahli neraka syurga. Hisabuhum 'ala Allah. Okey. Ayat ini, hadis ini Nabi kata asamu minni dima'ahum, akan terpelihara darah mereka. Sebenarnya kalau ayat ni, kalau hadis ni, kalau dimaksudkan itu Nabi disuruh perang orang kafir walaupun orang yang tidak berperang dengan kita, salah. Sebab atau semua sekali, orang yang zimmi, muahad dan sebagainya memang terpelihara darah mereka sejak pada awal. Adanya zimmah yang diberikan kepada mereka. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang layak diperangi. Yang layak diperangi dan berlakunya situasi peperangan. Salahlah kita pergi ambil kata-kata commander. Dalam satu di tengah ucapan ketika perang, ura. Apa ura? Ura kan. Pergi bawa orang cerita kat perang sana, pergi ambil ura-ura, pergi letak kat main bola ke, nak serang orang, tak kena. Hadis peperangan letakkan di situasi peperangan. Hadis ketika siasah letakkan di siasah. Hadis kekeluargaan letakkan di tempat kekeluargaan. Yang berlaku pada orang sekarang ni, dia cari kelemahan Islam dengan cara apa? Dia ambil hadis, baca hadis di luar konteks. Sehingga terlihat baca hadis jihad, tapi boleh jadi sekarang orang kalau kata mujahidin je, apa yang terbayang kat kepala orang? Ini geng-geng mujahidin ni. Apa yang terbayang? Pengganas, militan dan sebagainya. Betul tak? Sebenarnya jihad ni apa dia jihad? Islam adalah Islam adalah agama.
Islam adalah negara. Islam adalah undang-undang, betul? Zaman Islam diturunkan, Islam itulah negara, betul? Negara Islam. Dan dalam negara Islam, ada tak tentera Islam? Ada. Negara mana orang boleh masuk suka hati, orang bunuh siapa suka hati? Mesti ada undang-undang. Islam negara, Islam undang-undang. Islam juga adalah pertahanan, mempertahankan negara Islam. Sebab tu berlakunya peperangan disyariatkan jihad untuk mempertahankan negara. Sebab tu jihad sebenarnya adalah undang-undang yang perlu dipakai oleh Kementerian Pertahanan. Hukum jihad. Sebab tu jihad disyaratkan adanya izin pemerintah. Artinya tentera pergi tembak suka hati. Kan geram je negara jiran ni, dia cakap banyak. Tembak sendiri-sendiri. Kalau tentera dia buat tak ikut arahan, ini satu masalah yang besar. Bila kita pisahkan jihad daripada keumuman dan kesyumulan ajaran Islam dalam konteks undang-undang ketenteraan, dijadikan Islam itu sebagai pengamalan peribadi, ini satu masalah kepada orientalis. Masalah besar kepada golongan mustasyriqin. Apa bahasa orientalis mustasyriqin? Almaniyin. Apa bahasa Melayu? Sekular. Golongan sekular bila memisahkan Islam, ajaran Islam daripada politik, daripada kenegaraan, daripada kemasyarakatan, menjadikan Islam hanya hak peribadi, urusan peribadi, maka mereka akan pandang serong dan salah faham terhadap hukum-hukum Islam berbentuk kenegaraan, kemasyarakatan dan sebagainya. Akhirnya, undang-undang jihad yang sepatutnya sebagai undang-undang negara, dan Rasulullah bercakap dalam konteks seorang komander, seorang pemimpin, dan jihad yang berkaitan dengan ketenteraan, dianggap jihad itu sebagai militan atau sebagai teroris. Ini yang tak kena. Sebab tu hukum jihad perlu dibaca pada tempatnya. Maka juga anak-anak muda perlu diajarkan jihad. Galakkan mereka untuk berjihad. Jangan takut untuk pertahankan agama, bangsa dan negara. Tapi dengan konteks yang betul. Seperti hukum jihad. Bukan ambil hukum berkaitan maslahat am untuk digunakan pakai untuk personal. Dia marah orang tu, jihad fi sabilillah. Mampus negara kalau macam tu. Semua nak jihad. Sebab tu jihad adanya izin pemerintah, pastikan adanya betul antara melibatkan iman dan kufur, ada syarat-syarat yang dibincangkan, baru jadi jihad syar'i. Ini sebab tu punca banyak punca ajaran Islam disalah faham apabila datangnya pemikiran sekularisme. Sekular ni yang menjadikan Islam yang syumul tadi berubah jadi hanya berkaitan dengan hak peribadi, maka ajaran berkaitan ke masyarakat jadi satu jenayah. Kita pergi tegur orang, amar ma'ruf nahi munkar, jadi busybody. Negara-negara yang betul-betul amalkan ni, tuan-tuan, kalau setengah negara lah, kita pergi tegur orang mengganggu hak asasi manusia. Hak asasi ini yang dibuat oleh mereka kerana dasarnya adalah sekular, memisahkan undang-undang Islam berbentuk kemasyarakatan dan juga kenegaraan daripada pengamalan. Mereka hanya benarkan Islam diamalkan bentuk peribadi. Jadi apa? Salat, puasa, apa lagi? Amalan-amalan personal lah. Itu saja Islamnya. Lepas tu timbul masalah masyarakat, cuba cari penyelesaian, tak jumpa. Akhirnya ada orang yang ambil Islam separuh, sini separuh, tu separuh, dan itulah punca banyak kesalahfahaman berlaku dalam memahami syariat dalam Islam. Hadis yang keempat. Hadis kedua, minta maaf, hadis kedua. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma,
wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri id anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang, dia akan memperoleh kemanisan iman. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai berbanding yang lainnya, dan jika dia mencintai seorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya, seperti mana dia benci untuk dilimpahkan ke dalam api neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Salatun, 3. Kaedah dalam hadis, bila jumpa nombor, kita panggil nombor itu maksudah atau ghair maksudah. Al-adad, nombor itu mahsurah atau maksudah. Memang kita nak nombor tu ataupun itu hanyalah satu ringkasan. Contoh saya kata, 3 tanggungjawab rakyat terhadap negara. Adakah 3 saja? Banyak. Tapi sebut 3 tu maksudnya ada fokus tertentu. Salatun di sini fokus pada beberapa perkara. Nabi fokus. Bukan artinya 3 saja. Ketaatan tu banyak. Tapi Nabi fokus pada 3 perkara. Kalau nombor tu nombor yang maksudah ada, kalau nombor tu memang dikehendaki, akan ada qarinah yang menunjukkan bahawa nombor tu dikehendaki. Contoh zikir selepas solat. Nabi dah sebutkan 33, Nabi kira lagi, Nabi kira sebagainya. Nabi sebut 33, 34, 33. Maksudnya ada ilah yang bahawa memang Nabi nak nombor tersebut. Tapi kalau Nabi sebut secara umum, kebiasaannya nombor tersebut menunjukkan ringkasan yang Nabi lakukan. Kita akan nampak sangat indah apa yang Nabi ringkaskan. Okey, di sini Nabi ringkaskan 3 perkara. Salasun, ada 3 perkara. Man, barang siapa. Kunna, memiliki. Atau ada pada mereka. Kana, kunna, yang ada pada mereka. Fihi, kunna, fihi, mana ada pada diri mereka. Atau pada dirinya. Wajada, dia akan dapati halawatal iman, kemanisan iman. Apa dia manis iman? Tak terpaksa dah. Solat tak ada berat, baca Quran tak berat, sedekah tak berat. Kita buat tu, lepas tu kita happy. Bila manis ni, macam ni lah, gula manis. Tak maaf, saya terpaksa sambil ada gula. Nak jaga kualiti suara. Kalau ada hajat tak apa. Tak ada hajat, mengajar sama makan gula-gula kurang adab. Tak patut. Kan? Orang sambil dengar, sambil meleleh. Sekarang ni pun dah meleleh dah. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kemanisan iman artinya kita buat sesuatu perintah tapi terasa manis. Buat apa yang Allah perintahkan ni senang ke, manis ke, berat? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Allah dengan sabar dan salah. Apa sambungnya? Wa innaha lakabirah. Dan sesungguhnya ia merupakan perkara yang besar dan berat. Illa alal khashiin, kecuali ke atas orang yang khusyuk. Orang khusyuk dia tak rasa berat. Sebab orang yang khusyuk dia merasai halawah dalam solat tersebut. Merasai kemanisan dalam solat. Jadi nak tahu kita ni khusyuk tak khusyuk kat mana? Tengoklah masa solat berat ke tak berat. Saya paling malu sebut perkara ni. Tengok pakcik-pakcik tu sebelum azan dah ada kat masjid dah. Kita dah ada dekat luar masjid. Tak masuk lagi kecuali dengan azan. Itu pun kadang-kadang dengan kamat dulu baru naik. Kadang-kadang rakaat dah kamat baru wuduk. Ini lagi teruk. Nak tahu tahap kita, tahap kemanisan iman kita, berapa banyak diri kita ni nak buat amalan tersebut. Seronok nak buat amalan. Kalau yang hati yang kotor langsung tak nak tengok. Dengar pun tidak. Dekat masjid tidak. Solat pun tidak. Jadi kalau kita dimudahkan untuk buat satu perkara, itu tanda tahap kemanisan iman di sana. Allah kata, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan ayat seterusnya takrif khusyuk.
allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ada takrif dalam Al-Quranul Karim, kalimah al-mausulah, mana huruf-huruf mana allazina, allati sebagainya mensyarahkan kalimah sebelumnya. Illal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Muttaqin orang itu dah mensyarahkan makna yang ada pada sebelumnya. Al khashi'in, solat khusyuk, orang yang khusyuk tadi, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin dia sedang berdepan dengan Allah. Kalau kita lah cakap sekarang dengan cakap kat kedai bawah sama tak? Lain. Cakap sekarang jaga lagi ni. Jaga betul? Sebab ada kamera live. Orang tengok mana boleh cakap ni. Cuba tak ada kamera, tak ada. Kerakam ke? Tak ada. Kalau tak ada tu bantai contoh. Ataupun lepas. Buat apa yang suka hati. Tapi dalam bab solat, orang yang solat khusyuk, dia tahu dia sedang berdepan dengan Allah. Dan Allah perhatikan apa? Kalau kamera, apa yang kamera perhatikan kita? Kamera tu perhatilah, dia rakam apa? Rakam perbuatan dan perkataan kita. Ada kamera sampai ke hati, ikhlas. Tak ada. Tapi Allah, bila Allah lihat, Allah tahu isi hati. Solat khusyuk, kita jaga badan kita. Seperti kita tahu Allah sedang melihat. Jaga bacaan kita. Sebab Allah mendengar apa yang kita baca. Dan jaga hati kita. Allah tahu isi kandungan hati. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dan habis kat sini? Tak. Adakah Allah perhatian habis sini? Tak. Akan dibentangkan di depan Allah. Wa annahum ilaihi turja'un. Alladzina yazunnuna annahum ilaihi raji'un. Mereka akan kembali kepada Allah. Jadi ini formula untuk solat khusyuk. Untuk kemanisan iman, untuk melaksanakan iman, apa yang Allah perintahkan, pada asalnya jiwa manusia, jibillah manusia merasa berat. Sebab solat tadi Allah kata berat. Dulu kita ada grup aktif sebelum ada grup Musa ni. Mana geng masalah. Kita grup senam, betul? Sebelum jadi grup makan. Ini kawan-kawan Salam ada satu grup. Kita satu cerita pasal hiking, pasal apa? Kan? Yang awal-awal ni semua cerita tentang senam. Okey, senam hiking dengan solat subuh mana lebih berat? Solat subuh dengan hiking mana lebih susah? Dari segi fizikal, hiking lebih susah, betul? Susah. Hiking, cycling, apa lagi? Cycling, hiking, jogging. Semualah yang ing-ing ni, yang aktiviti orang lebih susah. Salat subuh senang je. Okay. Ikutkan formula teori fizik. Berapa kalori yang perlu dibakar. Tapi dari segi teori yang hati ni lebih berat mana? Salat. Ajak orang makan. Ajak orang pergi tengok bola yang kena beratur. Ramai-ramai. Makan pula, kalau makan beratur pergi kedai viral. Beratur nak makan satu kuih je. Beratur semua sekali. Nasi Arab lah, nasi tak beratur lah, nasi kandak beratur lah. Sanggup beratur. Bangga tu aku beratur kat belakang. Aku dah bangga. Kan? Ambil gambar, klik masuk kat grup. Tapi belum ada majlis ilmu orang beratur nak masuk. Betul? Ada. Ada ke masjid beratur? Ada, PKP. Itulah ada, Alhamdulillah. Merasa juga nikmat beratur untuk beribadah. Lepas tu yang biasa yang bising, tak boleh masuk masjid ni, selain daripada yang ikhlas, itu tak boleh masuk masjid, kerajaan dah ikut Dajjal sana-sana kan. Lepas habis PKP, dia jadi Dajjal. Tak datang masjid, hilang. Bagus. Bagus. Saya bukanlah ni, maksudnya personal, bukan pada satu kumpulan. Memang kebanyakan kawan-kawan kita yang marah masjid tutup sebagainya, mereka antara orang yang melazim masjid.
orang yang sayang dan cintakan kepada masjid. Macam mana pun ketaatan pada pemerintah untuk kemaslahatan umum dan sebagainya perlu kita dahulukan. Okey. Jadi asal perintah Allah itu adalah perkara yang berat untuk hati laksanakan. Dan asal kepada maksiat itu dan syahwat itu adalah apa yang dikehendaki oleh nafsu. Ini secara jibillah. Jadi apa yang kita disuruh, apa yang Allah suruh pada kita? Allah suruh dahulukan perintah Allah dan perangi hawa nafsu. Walaupun kita tahu solat itu berat, mana ada orang solat senang? Kecuali orang khusyuk. Nak dapat khusyuk dia solat lama dah. Sama merasakan kemanisan amal ibadah tersebut. Tapi yang awal-awal macam kita ni kena berjuang. Solat subuh tiap-tiap hari kat masjid Ya Allah, ya Allah. Kejutkan abang. Kan? Nanti abang kejutkan saya. Okey. Sampai masa bakar mercun pun tak bunyi. Kalau orang bakar mercun, dia ambil mercun baling balik ke orang. Nanti dia tidur lagi. Itu sebab apa? Sebab berat. Allah jadikan perintah Allah tersebut bukan benda yang susah, tapi berat dilaksanakan. Masalahnya pada hati. Sebab tu kekuatan, kalaulah kekuatan dalam beribadah ni terletak pada kekuatan fizik, sudah pasti di masjid ramai orang muda ke ramai orang tua? Penuh orang muda. Tapi kekuatan yang ada pada agama ini, ibadah, bukan terletak pada kekuatan fizik sahaja. Ia lebih kepada kekuatan hati. Maka kita dapati di masjid ramai orang tua-tua. Kalau orang yang pakai kursi roda lagilah semangat ke masjid. Kursi roda, ada orang yang sakit, ada orang ramai di masjid. Kerana diri kita bila rasa tunduk dengan Allah, kita akan rasa bahawa bila kita adanya sifat tawaduk, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ramai orang-orang yang sombong tidak beribadah kerana dia melupakan hakikat tersebut. Okey, jadi macam mana nak dapat kemanisan? Kita ni nak solat berat, nak puasa berat dan sebagainya, semua amal ibadah berat. Cara nak dapat satu, hendaklah jadikan Allah dan Rasul lebih dicintai melebihi segala-galanya. Kalau boleh buat begini, Allah kata, Nabi kata, Allah suruh, Nabi suruh, Allah larang, Nabi larang, itu jadikan utama. Jadi kita apa-apa sekalipun, kan, walaupun kita rasa macam malas, jadikan Allah suruh, Nabi suruh, saya ikut sunnah, nak ikut sunnah. Jadi benda ni akan menjadikan latihan pada kita. InsyaAllah kita dahulukan sesuatu kerana perintah Allah, kerana ia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Kalau cinta Allah mendahului segala-galanya, insya-Allah perbuatan kita terasa manis. Bukan lagi satu paksaan. Yang kedua, dan ini hak Allah, hak Rasul, hubungan secara vertikal. Yang kedua, sesama manusia pula, ini cinta hak Allah. Ayyakunallahu wa rasulahu habba ilaih mimma siwahuma. Itu berkaitan dengan buat amal ibadat, hubungan dengan Allah. Berkaitan sesama manusia pula, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaklah dia sayang pada seseorang itu, dia tak sayang kecuali kerana Allah. Kerana Allah perintahkan. Kalau begini kita buat hubungan sama manusia, kita tak buat sesuatu pada dia kecuali apa yang kita suka untuk diri kita, sebab Allah yang suruh begitu. Buat sesuatu kerana lillah, Allah yang kita tengok adalah yang jadikan perkara itu adalah cinta seseorang kerana Allah, bukan kerana hartanya, bukan kerana maslahat, bukan kerana wajahnya dan sebagainya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kekuatannya. Ini asas pada buat baik dengan sesama makhluk. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri iz anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Dan hendaklah dia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran. Kufur tu level paling besar lah. Atau benci kepada bid'ah, atau benci kepada kemaksiatan. Sebagaimana dia benci dicampakkan dalam api neraka. Kalau nak kata sebut api neraka pun, sebagian ulama kata sebagaimana dia benci dicampakkan dalam api.
An-nar di sini ada dua pandangan ulama. Ada ulama terjemahkan sebagai benci dia campakkan api neraka. Ada ulama kata untuk hadis begini ditafsirkan an-nar dengan api dunia. Suka tak kena campakkan api? Dia lebih, mana dia nampak lebih real. Orang suruh api neraka dia fikir macam jauh, insya-Allah Allah ampunkan. Tapi kalau benci orang bawa nak kena baling ke api dunia ni dia nampak lebih real. Sebab hadis dua-dua, api neraka dan api dunia lah. Lebih dahsyat lagi api neraka. Tapi dari segi penterjemahan, adakah diletakkan api atau api neraka, ada dua mazhab. Kat sini api neraka lah. Kebiasaan tu untuk kebiasaan. Kita benci kembali kepada kekufuran atau benda buruk yang kita tinggalkan, sebagaimana kita benci untuk dicampakkan dalam api. Dan ini formula ketiga, formula istiqamah. Kita buat baik, boleh insya-Allah. Bertaubat, menangis sebab Allah SWT. Tapi nak istiqamah ni, dah tinggalkan dah benda tu. Nak istiqamah, dia kena wujudkan perasaan benci. Benci kepada maksiat, benci pada ini yang perjuangan yang paling susah. Untuk istiqamah. Hidup kita, tiga ni, kalau tiga ni dapat kita buat, kan? Orang buat maksiat sebab apa? Dia tahu dia dah pernah buat. Oh, best tu. Bagus. Kalau pergi ni masuk ni dah dapat ni, tikam dapat. Ui. Saya ditanya. Dan saya yakin orang yang tanya ada di live sekarang. Sahabat saya lah. Dan beliau pun beritahu. Dia dapat hadiah banyak-banyak. Semua kali. Duit banyak. Puluhan ribu. Ada seorang bagi kat dia. Projek jadi. Tengok tak buat projek apa-apa. Rupanya main tikam. Kena. Dia tolong kawan lah. Tolong kawan ke tolong keluarga. Jadi dia dapat benda tu. Hukumnya halal tak halal Ustaz. Dia cerita ni pasal halal tak halal. Lepas dah makan, dah minum. Nak bayar balik, tak ada duit. Orang-orang macam kita ni, kalau orang bagi puluhan ribu, terima tak? Ambil dulu. Ambil dulu, tak tahu cerita apa. Dah lama tahu duit judi rupanya. Wajib tak pulangkan balik. Ni cerita. Itu hukum dulu tak tepi dulu. Tapi cerita, benda yang Allah larang ni kadang-kadang ada keseronokannya yang pernah dirasai. Jadi kita lahirkan, kita benci benda yang keseronok tu. Kalau dapat hasilkan begini, insya-Allah kita dapat halawatal iman. Okeylah, kita baca cepat depan ni. Masuk dah. Okey, insya-Allah. Insya-Allah kita solat asar, lepas asar kita sambung insya-Allah sampai 6.30 insya-Allah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.